Datuk Speaker, kita kini tiba pada tahun ketiga pandemik berperang dengan wabak COVID-19 dan pandemik ini cukup mengesankan disusuli pengalaman meredah pola cuaca ekstrim yang jauh lebih teruk daripada sebelumnya. Kita masih belum pun pulih daripada banjir besar yang menyaksikan kemusnahan luar biasa hujung tahun lalu. Datang pula banjir di Kelantan dan Terengganu. Belum habis lumpur dibersihkan daripada rumah penduduk Pantai Timur, kita dikejutkan pula dengan banjir kilat semalam di sekitar Kuala Lumpur. Air hujan turun secara berterusan sehinggalah awal pagi tadi dan kita ini yang berkempen di Johor juga jangan pandang ke tepi bila banjir kilat menyengat. Kempen dengan prihatin dan saya rasa wajib kita ambil kira apa yang terpaksa dihadapi oleh penduduk menerusi tindakan yang kita ambil dalam Dewan Rakyat. Kejutan di pandemik, Datuk Speaker, memaksa penggubah dasar kerajaan negeri, kerajaan pusat bersama-sama berusaha merungkai permasalahan seterusnya. Pada hemat saya, perubahan iklim ekstrim yang bakal menjejaskan bukan sahaja kualiti hidup rakyat tetapi juga sekuriti makanan negara. Cuaca panas yang dijangka tak tiba. Sebaliknya, hujan lebat melanda dengan kerap, akibatnya kawasan tanaman padi tenggelami air. Bukan sahaja yang melibatkan Tanjung Karang, Sekincan, Sabak Bernam, tapi seluruh negara. Dan bila hasil tani terjejas, sudah tentu kadar inflasi bertambah dan harga barang bertambah naik. Perubahan iklim dan pemeliharaan hutan, Datuk Speaker. Laporan IPCC 2021 mendedahkan purata suhu global dari 2011 dan 2020 menjadi 1.1 degree Celsius lebih panas banding 1850 hinggalah 1900. Jadi perubahan sekecil ini hakikatnya membawa kepada kesan iklim yang besar. Kita lihat kehancuran, banjir kilat di Jerman, kebakaran hutan di Turki, gelombang haba yang teruk di Amerika Syarikat dan juga Kanada. Setakat pertengahan Januari, Menteri Datuk Seri Mustafa Mohamed jeli menganggarkan kemusnahan akibat banjir bernilai 5.3 bilion ringgit Malaysia hinggalah 6.5 bilion ringgit Malaysia. Seperti mana kemiskinan bersifat multidimensi, jaminan makanan negara juga bukan hanya melibatkan pengeluaran bekalan semata-mata tapi merangkumi aspek ketersediaan, accessibility, penggunaan dan kestabilan. Ini ditakrif sebagai sekuriti makanan oleh the Food and Agriculture Organisation dalam World Summit 1996. Jadi banjir di Kelantan Terengganu memperlihatkan sekitar 25,000 penduduk dipindahkan ke pusat pemindahan banjir. Jadi selagi kita tak ukur Multidimensional Poverty Index di kawasan pasca banjir, kita hanya mampu mengagak impak kepada sumber makanan mangsa yang terjejas lepas banjir tanpa benar-benar menyelusuri keperluan dan bahaya yang menimpa mereka. Seperti pandemik, perubahan iklim juga merupakan fenomena yang jauh lebih menjejaskan kehidupan golongan rentan, melebarkan jurang miskin kaya. Kerana golongan berpendapatan rendah, mereka lah yang bekerja dalam sektor pertanian, ternakan, perikanan dan sektor informal. Contohnya pekerja gig. Yang hantar makanan time hujan siapa? Pekerja gig. Tapi saya kecewa kerana Menteri Sumber Manusia menjawab tidak bersedia untuk memperkenalkan rang undang-undang baru bagi mengawal selia syarikat gig. Kerana semua mereka ini, the B40, kegiatan ekonomi mereka bergantung penuh kepada perubahan cuaca. Datuk Speaker, contoh baru-baru ini dengan banjir kilat, Jabatan Met Malaysia boleh saja keluarkan panduan kepada semua syarikat dan majikan agar membenarkan metod bekerja dari rumah apabila kita sudah tahu trend cuaca, banjir kilat berisiko berlaku. So allow them to work from home dan dapat menyelamatkan harta benda, insya-Allah. Kedua, bila kita musnahkan hutan dan kawasan tadahan air hujan, kita musnahkan pertahanan semula jadi kita terhadap banjir. Berpuluh tahun diperlukan untuk tanah yang sudah dinyah hutan agar pulih, sedangkan ekosistem sebegini yang menadah air hujan supaya air hujan tak melimpah ruah masuk ke rumah orang. Jadi kita harus mengejar semula masa untuk memulihkan keadaan. Sejak 1962, Malaysia nyatakan komitmen nak kekal 50% daripada tanah kita dilitupi hutan. Tapi penyahutanan kita
berlaku dalam kelajuan yang sangat merisaukan. Contoh, WWF Malaysia menganggarkan dari 2001 hinggalah 2019 terdapat pengurangan sebanyak 8.12 juta hektar hutan, iaitu 28%. Sekarang tinggal hanya 58.1% daripada keluasan tanah. Dan ingat, tahap ini pun dah rasa panas, dah dapat alami krisis iklim yang begitu ekstrim. Jadi kita harus maksimalkan liputan hutan. Soalan saya, apakah yang sedang dilakukan oleh kerajaan? Tahun lepas Kasar Umum nak bentang Akta Perubahan Iklim, tapi 3 tahun lagi, iaitu pada 2025. That's too late. Tuan Speaker, bencana akibat perubahan iklim sedang berlaku pada saat ini. Rumah-rumah di Kelantan Terengganu ditenggelami lumpur sekarang. Maka Akta Pengurusan Bencana, Akta Perubahan serta Adaptasi Iklim, semuanya wajib dipercepat. Sebaliknya yang kita hadapi, realitinya kontraktor nak laksana projek mitigasi banjir di KL pun gagal. So I think this is quite crucial. Saya harap dapat dibawa dalam sesi ini. Apa guna adakan sesi tergempar kalau tak disusuli dengan undang-undang yang mengikat? Malaysia ada pohon daripada United Nations Green Climate Fund untuk mewujudkan pelan adaptasi iklim nasional, but this is only a small first step. Saya fikir kita wajib ada roadmap, target dan definisi apa maksud adaptasi iklim dalam konteks negara kita.